Assalamualaikum. Malam cikgu. Selamat malam Kalai. Waalaikumsalam cikgu. Okay, tunggu sekejap boleh tak? Selamat Sekejap je lagi. malam cikgu. Boleh. Assalamualaikum. Cikgu tak dengar? Ya. Waalaikumsalam cikgu. Dengar cikgu tak? Dengar cikgu tak? Dengar cikgu. Dengar. Ya. Boleh. Okey, minta maaf lah ada ni sekejap. Ada hal sikit. Okey. Baik, cikgu ni nak sambung bab 9 tapi bab 9 kita ni sebenarnya taklah banyak sangat. Okey. Cikgu, Yap. Fazana tak boleh join sebab dia tak berapa sihat. Ya, okey tak apa. Nanti tunjuk kat cikgu macam tu lah. Tak apa. Okey jap sebelum kita pindah pada bab 9, boleh tak cikgu dapatkan maklumat daripada bab 8? Bab 8 tentang apa? Kemakmuran. Kejora je ni. Mana dia punya tajuk besar dia? Kemakmuran. Kemakmuran. Okey, cerita pasal kemakmuran. Jadi dalam bab 8 kita fokus tentang tajuk DEB. Betul? Okey. Bye. Kejap ya. Tolong tengok AB kek. Okey, bab 8. Bab 8 cikgu sarankan awak kalau nak jawab, kita cuba jawab hanya tajuk DEB, Dasar Ekonomi Baru. Kalau dasar ekonomi baru tu dia boleh tanya kita apa? Okey, kalau cikgu tanya, jelaskan bagaimana DEB berjaya membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Apa jawapan kita? Itu bukan kebat. Itu kebat juga tapi bukanlah itu kebat buku teks. Apa jawapan kita? DEB meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, nak cerita apa? Tentang dekat penduduk di luar bandar dengan kat bandar. Itu apa tu? Kita akan cerita tentang apa tu? Usaha pembangunan itu. Ya, usaha-usaha pelaksanaan dia. Ada beberapa langkah pelaksanaan di EB. Okey, awak ingat lagi tak apa benda yang di EB buat? Cikgu, dia yang dekat luar bandar dia buat pertempatan baru oleh peneroka Felda tu. Itu dekat luar bandar. Okey, betul. Okay. Yang bandar dia duduk di perumahan yang setinggan tu. Perumahan setinggan tu dipindahkan ke mana? Kita kerajaan menyediakan rumah-rumah murah kan. PPRT tu pindahlah tu. Sikit-sikit kita nak kurangkan setinggan. Itu ialah meningkatkan taraf hidup antara pelaksanaan. Tak ingat ke? Matlamat di EB ni ada berapa sebenarnya? Tu mesti nak tulis punya tu. Latar belakang dia berapa tahun kita laksanakan. Kita mesti nak tulis benda tu sikit lah sebelum cikgu gerak ke bab 9. Wajib awak tahu tu. Di EB memang senang dapat markah lah sebab nak tulis tu banyak. Okay, latar belakang dia berapa tahun tempoh di EB? Tak ingat? 20 tahun. 20 tahun. Ini dipanggil rancangan jangka panjang yang pertama oleh siapa ni? Bentuk ni. Oleh siapa? Ma? Kalau rukun negara Mageran. Kalau di EB apa?
Mapen. Mapen je cikgu. Mapen. Mapen. Okey. Mapen. Mapen. Okey, mapen tu apa? Mapen tu benda? Majlis Majlis Perundingan Negara. Majlis Perundangan Negara. Majlis Gerakan Perundingan Negara. Majlis Perundingan Negara. Magerat tu majlis gerakan. Mapen tu ialah majlis perundingan. Okey. Tu semua tu nak dapat markah untuk latar belakang jelaskan. Apa tu? Apa yang anda faham tentang DEB. Itulah yang kita nak. Merupakan satu rancangan jangka panjang. Okey. Merupakan satu rancangan jangka panjang. Yang pertama, tempoh dia kita mula bila? Dalam tempoh jangka panjang tu berapa lama? 20 tahun. Tempohnya bila kita start? 1970 sampai kiralah 20 tahun. 1990. 20 tahun sayang. 1990. 1990. Itu kena kan cikgu dah share awak nota ringkas cikgu tu. Kan? Matlamat dia apa? Oh, tak ingat dah ni. Oh, dah tak ingat Okey, tak apalah cikgu Yang share. membasmi kemiskinan ke? Membasmi dia. Okey, matlamat objektif dia nak mencapai perpaduan. Kita start bab 8 pun, bab 8 itu ialah membina kesejahteraan. Itu nak bina perpaduan juga tu. Kesejahteraan tu nak bina perpaduan dalam bidang sosial. Yang bab 8 tu dalam bidang sosial. Itu sebab kita cerita pasal sukan, bahasa Melayu, adanya melalui rukun negara, itu dah melalui sosial. Okey, bab 8 ni nak bina perpaduan juga tapi melalui ekonomi. Okey, tu kena faham yang tu. Okey, kedua-dua bab ini tajuk bab 7 nak bina perpaduan, nak kukuhkan perpaduan melalui aspek sosial. Itu sebab kita ada menggunakan bahasa Melayu lah, sukan lah, gerak rukun negara, kebudayaan tu. Okey, jadi bab 8 kita nak perpaduan juga, nak kukuhkan perpaduan juga tapi melalui ekonomi. Jadi kita harap kita dapat capai perpaduan. Jadi sejahteralah kaum. Apa strategi yang kita pakai ni? Strategi DEB ni apa? Apa tujuan dia buat melalui ekonomi? Itu yang pertama tadi nak basmi kemiskinan dan satu lagi nak susun semula masyarakat. Tak ingat langsung Okay, cikgu share awak. Adalah cikgu sikit-sikit dulu. Tak boleh lah sikit-sikit nanti kita dah nak bersemuka ni. Bila insyaAllah kalau dapat bersemuka ni lepas cuti ni, cikgu kita dah buat ulang kaji yang tiap tempat dah. Ready tak nak ulang kaji tiap tempat ni ke tiap 5 tak lepas-lepas? Cikgu, 3 Ya. kali 5 ni bab 7 dengan 8 dia macam tak berapa nak. Tak faham? Kurang faham Bukan tak faham tapi dia tak macam tak best nampak macam bab tak ada, 5, tak ada 6, benda nak 10. ni. Jadi dia macam macam tu. dia banyak sangat Dia banyak fakta cikgu. Ya kah? Nak kena baca cikgu banyak kali. Kena baca banyak kali. Macam mana nak cakap awak? Inilah antara tajuk yang kalau kelas pertengahan dan kelas belakang kita boleh dapat sebab dia logik-logik je juga. Ada yang fakta nyata tu, agensi-agensi tu terpaksalah kita hafal. Macam tu. Tapi kalau yang cikgu rasa ini antara tajuk yang paling senang nak ingat. Okey. Lagi okey. Cakap apa lagi yang kita nak fikirkan? Awak rasa bab 7 tak boleh buat? Awak ada tak nota skepin cikgu bab 7 tu? Sukan bahasa cikgu baru Melayu. bagi kan? Dah lama 2 minggu lepas lah cikgu bagi. Ada tak yang tu? Ada. Yang tu, guna yang tu sahaja untuk esei kan. Awak membayangkan esei sejarah ni heavy sangat kot.
terlampau ni nanti sekejap cikgu cari jap notanya. Baik. Macam mana pula gaya ni nak cari ni? Sekejap Okey. Yang nota cikgu tu okey je. Boleh faham. Tak, bukan berkata boleh faham tak faham. Nota tu siapa tak baca langsung dia memang tak faham. Okey, sekejap mana dia yang kau tuah ni? Ni Okey, ini bab 7. Bab 7, inilah benda yang dia akan tanya. Dia akan tanya yang ni je. Okey, cara nak memupuk perpaduan. Bab 7 ini ialah membina kesejahteraan. Tak apalah itu. Tak kisahlah tu. Itu untuk memupuk perpaduan dari segi sosial ni. Nampak cikgu sebut sosial. Bab 7. Ini. Bab 7. Dari segi sosial. Bab 8 dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial ada beberapanya melalui bahasa Melayu, melalui dasar kebudayaan, melalui sukan, melalui hukum negara, ada 4 je pun. Okey, dan daripada contohnya daripada bahasa Melayu ni, pilihlah beberapa yang awak boleh ingat. 1, 2, 3 ke, 1, 2 ke ataupun ambil di BP senang sikit, ada banyak ni semua ni senang ingat. Ambil di BP. Ni sebut UKM saja. Ni sebut sekolah alam syah saja. Okey, mana-mana yang kita senang ingat. Okey, dasar kebudayaan tak boleh buat. Okey, tak boleh buat, cikgu tak boleh tolong. Ini semuanya langkah ni. Okey, matlamat langkah benda yang sama. Apa saja yang dia tanya tentang tajuk kebudayaan, ini yang kita akan tulis. Okey, prinsip dia apa? Kita nak pakai apa prinsip di KK ni? Jangan hafal. Okey, kita nak buat kebudayaan negara kita ni yang pertama mesti berteraskan orang Melayu punya. Okey, itu bahasa kasar cikgu senang. Bahasa mudah cikgu. Mesti berteraskan yang orang Melayu punya. Yang kedua, yang kaum lain punya kalau sesuai kita ambil. Tapi tidak lari daripada unsur Islam. Itu prinsip dia. Matlamat dia apa? Memang matlamat dia nak memupuk perpaduan kaum. Bahasa Melayu pun nak pupuk perpaduan kaum. Dasar kebudayaan pun pupuk perpaduan kaum tapi melalui budaya. Sukan pun nak memupuk perpaduan kaum tetapi melalui sukan. Ini melalui rukun negara. Kenapa ni? Sebab kisahnya yang berlaku 13 Mei tu. Yang ni lah. Kalau rukun negara ni banyak ni jadi esei besar ni. Matlamat dia boleh jadi esei besar. Okey. Yang ni. Jadi jangan kita hafal banyak tapi kita tak tahu kelompokkan dia. Awak hafal dasar kebudayaan lah bahasa Melayu. Ini ialah nak memupuk perpaduan kaum melalui bidang sosial. Okey. Melalui bidang sosial. Boleh tak? Okey. Baik, sekarang cikgu nak tengok tunjuk pada awak. Ni. Okey. Yang ini nak memupuk perpaduan kaum juga. Membina ni perpaduan kaum juga. Ni perpaduan. Perpaduan kaum. Tapi melalui bidang ekonomi. Ada 2 ceritanya. Kalau dia tanya di EB, boleh jawab. Kalau dia tanya di PN, jangan jawab. Dengar cikgu cakap. Kalau kita tanya di EB, boleh jawab. Tanya di PN, jangan jawab. Okey. Sebab di PN dia punya cerita agak banyak je macam tak kukuh sahaja. Okey, sebab ini ialah DPN ini ialah ekoran daripada DEB. Kedua-duanya di bawah Tun M. Okey, rancangan jangka panjang ini. Dalam rancangan jangka panjang ni ada idea-idea Tun M. Okey, ini bermula dengan Tengku Brahman lah ni. Okey. Boleh faham tak yang ni? Apa yang cikgu nak ni kalau tajuk 8 ni? Kalau esei awak nak jawab yang mana? Cikgu suruh jawab yang mana? DEB. DEB sahaja. DPN tolong jangan jawab. Kita tak boleh buat. Kecuali dia keluar bahagian kesan. Kalau kesan ni pencapaian ya. Kesan ni pencapaian ni ataupun kesan boleh tak.
Cikgu letak kesan. Pencapaian. Jelaskan pencapaian DPN ataupun jelaskan pencapaian DEB dalam aspek sosial ke aspek ekonomi. Sukalah mana buat. Okey? Okey dah. Okey, kenapa cikgu cakap DEB boleh jawab? DEB ni banyak Kalau orang cakap jelaskan dasar ekonomi baru. Jelaskan apa yang anda faham tentang dasar ekonomi baru. Okey. Kita masuk semua ni. Okey. Kita masuk semua ni. Yang sebelah kiri ni. Okey, dasar ekonomi baru merupakan rancangan jangka panjang yang dirancang oleh MAPEN. MAPEN, huruf besar. Tak nak letak Majlis Perundingan Negara pun tak ada masalah. Rancangan jangka panjang cikgu bagi markah 1, MAPEN 1 markah. Okey. Tempoh pelaksanaannya makan masa 20 tahun. Markah kedua bermula tahun 70 hingga 90. Markah ketiga. Ni kalau kita letak MAPEN ni. Ini saja 4 markah kawasan sini. Tu. Nampak? Okey, kita tak pasti yang ni dapat markah banyak ke tak banyak. Okey, kita bimbang. Bubuh sini. Okey, dasar ekonomi baru. Okey, bertujuan untuk mencapai perpaduan dengan kesejahteraan kaum. Okey, menggunakan serampang 2 mata. Kat sini ada berapa markah ni? Ni. 2. 2 markah? 3 cikgu. 3. Nampak? Cikgu sangat pentingkan awak tahu markah dia datang kat mana. Datang dari mana markah dia? Kalau ini 4 markah mana? Tempoh 1, tahun bila 2, jangka panjang yang pertama. Kalau buat jangka panjang saja tak lengkap, tak dapat. Okey, jangka panjang yang pertama, yang ketiga oleh MAPEN, yang keempat. Nampak? Sebab itu kadang-kadang kita boleh tanya matlamat saja untuk dapat 4 markah. Okey, markah kecilnya ialah 4. Okey, cikgu nak tukar sini 4. Kalau nak tukar sini 4, boleh dapat ke 4? Boleh. Okey, ini nombor 1. Matlamat DEB ialah mencapai perpaduan. Okey, mencapai perpaduan kaum dan kesejahteraan kaum. Ni. Okey. Itu 2. Menggunakan serampang 2 mata. Ni benda serampang 2 mata ni. Iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Inilah ni. Daripada sini sampai sini kita boleh dapat 4. Okey. Kalau katalah ini ialah yang sangat jelas. Mana lagi soalan boleh tulis? Ini ialah latar belakang, boleh. Ini ialah kalau masuk dekat struktur, ini boleh bagi awak 2 markah. Kalau masuk dekat struktur juga, ini boleh bagi 4 markah. Kita boleh masuk markah yang esei kecil. 4 markah. Bermakna kebat dia akan banyak lah. Okey? Tapi kena tahulah cerita dia. Nak basmi kemiskinan dengan cara apa ni? Mewujudkan peluang kerja. Okey. Menyusun semula masyarakat. Kenapa? Supaya tidak kita labelkan kaum mengikut fungsi ekonomi dia. Kalau kita kata orang Cina tu kita tahu dah. Okey, dia tu berniaga lah tu. Tak nak macam tu. Kita nak kalau berniaga semua kaum boleh berniaga. Okey, bukan dilabelkan kepada satu-satu kaum. Itu maksud menyusun semula masyarakat. Okey? Okey, baik. Yang ni boleh dapat tak? Ni soalan boleh pecah ni. Contoh soalan ini datang dekat nombor 6 ke nombor 7 rasanya. Okey? 7A. Ni, jelaskan apa yang anda faham tentang dasar ekonomi baru. Kalau dia bagi 6 markah, okey, mungkin daripada sini sampai pelajak sampai strategi lah. Okey, membasmi kemiskinan dan yang ini. Okey, soalan lain. Okey, DEB dirangka disebabkan oleh beberapa isu. Ada perkataan isu. Cikgu tak masukkan sini. Okey, isu yang berbeza tu. Kalau dalam buku awak tu ada isu berkaitan sosio-ekonomi. Ada 4 isunya. Okey, kenapa isunya? Isu boleh jadi soalan lain. Cikgu tambah sikit kalau kita kata isu lah. Isunya ialah, apa isu dia tu? Tahu tak benda apa isu ni?
Jurang sosioekonomi antara Ni Bumi jurang. Okey. Jurang. Jurang sosioekonomi. Jurang sosial dan ekonomi. Yang berbeza, jurang tu bezalah ya. Dari segi apa? Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Negeri Pantai Timur dengan negeri Pantai Barat. Okey. Di antara negeri pun sama. Di antara masyarakat bandar dengan masyarakat kampung pun ya. Jadi ada jurang sosioekonominya. Ini juga boleh jadi satu esei. Jelaskan isu yang diambil kira dalam melaksanakan DEB. Yang ada 4 ni lah. Okey. Yang ada 4. Apa isunya ni? Isu jurang sosial ekonomi yang besar antara penduduk bandar dan luar bandar, antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, antara negeri Pantai Timur dan Pantai Barat, antara negeri juga. Ada 4 cerita. Banyak markah tu. Kalau sini saja boleh pergi 6 markah. Kenapa 6? Dia sebenarnya boleh dapat lebih lagi ya. Kita andaikan hanya dapat sikit saja. Okey, budak ingat jurang sosial yang 2 ke 2 daripadanya. Okey. Boleh? Boleh ke tak? Okey, boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh Okey, cikgu, bukan boleh. saja cikgu ajar benda ni kosong-kosong ajar awak bagaimana menjawab soalan kebat ke soalan esei besar. Esei besarnya sini. Ni. Ini esei besar. Dia boleh pergi kepada berapa markah kalau esei besar? 8 markah. 8 markah je. Walaupun besar 8 markah sahaja. Pasal apa? Ada budak lain tak mampu ingat nak dapat 8 markah. Okey. Jadi kita terpaksa bahagi-bahagikan awak 8 markah. Jadi kemungkinan ini dijadikan soalan kebat. Soalan kebat tapi cerita dalam buku teks. Kita panggil soalan kebat buku teks. Okey. Kalau soalan direct, jelaskan pelaksanaan DEB. Itu soalan direct. Faham soalan direct? Faham tak? Kalau soalan tu soalan direct? Faham Cikgu. Faham ya? Dia direct je lah cakap. Jelaskan pelaksanaan DEB. Inilah. 1, 2, 3, 4 sampai 8 ni. Tapi kalau dia nak jadikan benda ini sebagai soalan kebat, pada pendapat anda, bagaimanakah dasar DEB berjaya ni membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat? Gitu. Halo bang? Ya. Okey, baik. Faham tak soalan kebat? Soalan kebat tu macam mana ni tak direct lah. So, kita pun boleh nampak. Soalan kebat itu soalan ketiga dalam esei. Kalau dia dekat struktur, soalan terakhir dekat struktur. Okey. Kalau dekat esei dia soalan terakhir. A, B, C tu ialah soalan kebat. Okey. Jelaskan contoh soalan kebat. Jelaskan bagaimana pelaksanaan DEB berjaya membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Inilah bendanya juga. Nampak kan? Betul tak? Dapat cikgu. Dapat. Cuba jangan cikgu bagi soalan sangat mudah, okey? Langkah mengurangkan kemalangan. Contoh kita betulkan brek, okey? Rancang perjalanan. Lepas tu jangan menggunakan telefon contoh. Itu bendanya. Itu ialah langkah-langkah soalan directnya, jelaskan langkah-langkah, betul tak? Betul ke tak? Betul. Betul, langkah-langkah mengurangkan kemalangan. Jadi kalau kita kebatkan dia, benda yang sama, kita tanya, pada pendapat anda, bagaimanakah langkah dapat mengurangkan kemalangan jalan raya? Macam itulah dia punya soalan kebat. Pada pendapat anda, berjayakah? Macam itulah. Okay. Apa-apalah benda yang kita nampak macam kebat tu ialah tu. Jadi yang ni kita nak ingat di sini ada 8. 8. Bagaimana melaksanakan DEB ni ada 8 ceritanya. Awak mampu ingat berapa? 4. Ambil 4 je. 4 tu dah boleh dapat 8. Awak nak yang mana? Kenapa 4 dapat 8? Kita bukan sekadar bercakap dengan benda yang cikgu hitamkan ni. Contoh ni. Rancangan buku hijau. Okey,
Awak tak nak rancangan buku hijau. Kita nak yang nombor 2, meningkatkan taraf hidup. Contoh, meningkatkan taraf hidup ada 2 perkara. Satu di bandar, satu luar bandar. Kalau di bandar kita cerita pasal rumah murah. Okey, memindahkan dari rumah setinggan, tapi walaupun rumah murah tu kita bagi tapi lengkap dengan kemudahan. Jadi meningkatkan taraf hidup di bandar, yang kedua rumah murah, yang ketiga. Okey, lengkap kemudahan asas, yang keempat. Sini saja dah 4. Okey. Manakala bagi masyarakat luar bandar pula, macam mana nak tingkatkan taraf hidup dia? Okey, peranan Felda membuka tanah baru. Ada ni. Kita nak masukkan Felda kat sini kalau nak masuk Felda. Malah Felda ada dekat sini. Nampak? Ni yang 3. Okey, yang ini memang cikgu nak awak dapat yang. Cikgu nak awak dapat sangat benda ni. Okey, nombor 5. Ni. Pembangunan wilayah, Kejora. Awak tahu tak Kejora tu apa? Nak ingat satu je ni. Tak ada masalah satu. Nak ingat satu Uda. Uda pun satu tak ada masalah. Okey. Baik, pelaksanaan DEB juga ataupun menggunakan ataupun DEB juga dilaksanakan melalui pembangunan wilayah. Wilayah ni satu kawasan yang besar lah. Okey, contohnya Kejora. Kata nak kata Kejora tu apa? Kemajuan Johor Tenggara. Okey, sudah. Kita sebut Kejora 1, pembangunan wilayah 1 dah 2 markah. Jadi kalau kita tahu yang tu, kemajuan Johor Tenggara itu satu markah yang lain. 3 markah. Ingat satu je. Tak payahlah kesedar ke apa benda banyak-banyak sangat. Okey, jelas tak? Takutnya cikgu kita ni nak exam tau. Kalau tak sekolah lagi, exam kita online tau. Okey, IKS tu apa? IKS. Industri kecil dan sederhana. Industri kecil dan sederhana. Apa industri kecil sederhana ni? Modal je tak besar sangat, tenaga kerjanya tak ramai. Antara hasil yang dikeluarkan ialah makanan, kraft tangan. Contohnya Ramli food processing tu. Situ saja dah, kat sini saja dah 2-3 markah. Ini dah 2-3 markah, ini 2-3 markah. Lambat lah 8 markah apa halnya. Okey. Faham? Kecuali dia nak tebuk satu. Dia nak tebuk satu, tapi kalau dia tebuk satu, contohnya, jelaskan bagaimana agensi kerajaan mampu membantu masyarakat untuk membasmi kemiskinan. Macam tu. Dia nak yang ni je. Jadi kita akan kerjakan yang ni lah. Contohnya, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Okey, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia berkaitan dengan siapa? Kalau dia nak 1 markah tak mungkin 8 . Kalau dia nak 1 markah tak mungkin 8. Okey, 6 dan ke bawah. Kenapa? Sebab tak mampu nak ingat LKIM ni apa Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Okey, apa tugas dia ni? Untuk membantu siapa? Mestilah kaum nelayan. Dengan cara apa dibantunya? Okey, memberi subsidi ke, memberi pinjaman ke, memberi bantuan khidmat nasihat berkaitan untuk nelayan. Lembaga Pertubuhan Peladang, untuk siapa pula? Subsidi biji benih ke, subsidi baja ke, itu. Lepas itu pinjaman koperasi Lembaga Padi Nasional ataupun tukar namanya Beras Nasional. Jadi yang ni kita letak satu persatu. Agensi kerajaan mesti wajib sebut benda ni. Yeah. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Kalau dia nak satu daripadanya untuk awak esaikan. Okay. Baik. Boleh kita stop tentang bab 7. Nak memupuk perpaduan melalui dasar ekonomi baru. Boleh ya? Boleh Cikgu, cikgu. bab 9 ni pun banyak esei ke? Bab 9 nanti sekejap ya. Cikgu habiskan ini je sikit . Okey, kalau disebut pencapaian, yang ni pilihlah pencapaian yang mana. Okey, kalau kita nak 3, ambil 3 je. Okey, kalau kita nak 2, ambil 2. Sudahlah tu.
Okey, betul ke DEB ni? Okey. Buktikan bahawa DEB telah memberi kesan sosial yang positif. Okey, awak buktikan. Itu antara soalan kebat lah tu. Padahal kebat buku teks saja. Betul ke DEB ni telah memberi kesan positif dalam bidang sosial? Okey, kita pun cakap betul lah tu. Buktinya apa? Penurunan kadar kemiskinan apabila peluang kerja yang banyak membolehkan semua orang berpendapatan. Okey, kenapa peluang kerja banyak ni? Ni kita buat ni pengenalan IKS, kita boleh jana pendapatan penduduk di kampung. Ini pembangunan kawasan ni, suruh dia tanam segala macam ni. Okey, kelapa sawit getah, ni Felda semua membolehkan orang-orang kampung yang pindah kawasan Felda ada pendapatan. Ni agensi memberi segala pinjaman, membolehkan dia tangkap ikan lebih banyak, bagi bot lah, bagi pukat lah. Lepas itu ni memberi pinjaman, beri baja, beri subsidi baja lah, biji benih, semuanya mendatangkan hasil yang banyak, jadi orang kampung jadi tak miskin lagi lah. Dan ada pendapatan. Ni peluang kerja yang banyak. Itu yang kita nak repekkan dia. Bukti je mana? Abang ambil lah bukti-bukti sini. Kita sebab cerita pelaksanaan dulu. Supaya awak, buktinya ni betul lah ni. Okey, Felda bagi tanah, rumah, jalan kelapa sawit. Jual kelapa sawit dapat duit. Macam tu. Turunlah kadar kemiskinan. Okey. Ni meningkatkan taraf hidup. Betul ke taraf hidup? Kesan sosialnya yang lain ialah peningkatan taraf hidup. Ini berkaitan dengan kesihatan. Memanglah berkaitan dengan kesihatan. Contoh di kawasan Felda, rumah dia sama je tapi tengok perubahan yang berlaku rumah orang Felda macam mana. Okey? Lupa cikgu nak beritahu awak. Cikgu juga berasal dari Felda ya. Cikgu kalau kesan tu 8 markah juga. Kalau kesan ni macam ni 8 markah. Ini soalan ni besar ni 8 markah ni. Okey. Ni soalan ni boleh 8 markah. Soalan ni boleh kecil, boleh paling sikit ni 6 markah. Paling banyak boleh pergi 6 markah. Standard boleh bagi awak 4 markah lah. Kecuali dia nak panjang lebar lah. Isunya ada beberapa perkara. Kesan sama. Tengok kesan apa yang dia nak. Kalau dia nak kesan sosial saja, kesan sosial. Kalau kesan secara umum boleh ambil sosial dan juga ekonomi. Okey, tengok ekonomi nampak. Perindustrian berteknologi tinggi dikendalikan oleh HiCom. Kenapa boleh HiCom ni? HiCom yang uruskan. Apa industri berteknologi tinggi? Berkaitan dengan besi kelulinya, lojinya, ataupun cari gali, petroleum tu semuanya menggunakan apa? Tenaga kerja sangat mahir. Modal yang sangat besar. Mana dapat tenaga kerja mahir tu? Ini antara pelaksanaannya. Kita hasil keluarkan graduan-graduan, pekerja-pekerja mahir ni. Nampak? Semuanya sangat berkaitan daripada apa yang kita laksanakan. Inilah hasilnya. Okey? Faham? Boleh? Mama. Adik makan aiskrim Mama boleh? Boleh. Okey, boleh ke cikgu stop sini? Ni kenapa cikgu tulis sikit ni? Muncul golongan pertengahan. Okeylah saya tak nak buat lah yang ni macam tak ada cerita. Kita sebut muncul golongan pertengahan, contohnya golongan profesional, bahagian teknikal, tu dah dapat 2 markah. Okey, munculnya masyarakat perdagangan dan perindustrian ataupun kita tak ingatlah benda ni. Tak ingatlah kita sebut lahirnya tokoh-tokoh berkaliber dalam bidang ekonomi. Itu juga markah dia. Siapa tokohnya? Ambillah Dato' Effendi Nawawi ke. Okey, ada beberapa tokoh tu awak nak. Okey, sebutlah seorang. Okey, boleh? Pengangkutan dan perhubungan sangat senang. Apa pengangkutan perhubungan? Tetapi ada, lebuh raya ada. Itu semua yang telah mula jalan biasa, sekarang jadi lebuh raya. Dulu ada kereta api biasa tu yang kat bawah tu KTM lambat sikit, kereta api biasa, pergi KTM, pergi LRT, pergi MRT. Itu semuanya
hasil daripada dasar ekonomi baru yang kita teruskan sehingga dasar ni pembangunan nasional. Inilah dia. Ini pencapaian ni untuk DPN dan DEB juga. Okey, boleh faham? Ni kita dah nak menjurus pada menulis esei tau. Okey, bolehkah? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu tak boleh tolong. Tapi kalau sepanjang-panjang walaupun 5 Sina, 5 Ibnu Sina, bermula 5 Ibnu Sina tu tahun 2014. Namanya ditukar kepada Ibnu Sina. Itulah kelas yang cikgu ajar sehingga tahun ini. Inilah nota-nota ringkas yang cikgu sediakan untuk dia. Okey. Dia pandai guna, dia dapat jawab. Dia pandai guna yang ni, dia dapat jawab. Biasanya budak Sina memang pandai guna. Okey. So awak juga begitulah kan. Okey, dah ke? Sudah ke? Sudah cikgu. Boleh ke cikgu pindah? Boleh ke? Boleh. Okey. So, bab 7 kita, ini tadi bab 7 kita berkaitan dengan perpaduan melalui aspek sosial. Bab 8 kita memupuk perpaduan melalui aspek ekonomi. Okey. Dan sekarang cikgu nak tunjuk bab 9 sikit saja. Bab 9 sikit saja. Baik. Cikgu tak boleh, sebenarnya kalau bab 9 awak tu kalau awak baca, awak faham tak yang depan-depan tu? Faham tak yang depan-depan tu? Matlamatnya, apa nak tulis sebenarnya tu? Matlamat penggubalan dasar luar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, melindungi kepentingan, mempertahankan kepentingan. Sama je kan, betul tak? Memupuk hubungan baik dengan negara luar, menghadapi perkembangan serta cabaran politik dan ekonomi. Ini yang cikgu dah ringkaskan. Okey? Untuk apa ni? Dia nak tanya apakah matlamat. Berapa agaknya markah kat sini? Boleh 8? Kalau 6 cikgu. Cikgu share awak ke ni? Share Tak? cikgu, share. Share cikgu, share. Cikgu share ni dasar luar. Bab 9 dasar luar Malaysia. Betul cikgu. Ya Share, ke? cikgu. Kau jangan cikgu tak tahu aku share ke tidak ni. Okey, ni dasar luar matlamat dia. Okey, berapa yang ni? Berapa markah boleh dapat ni? Okey, 6 dalam, cikgu. dalam buku awak tu ada 8. 8 tu besar sangat ya. 8. Besar sangat. Besar sangat. 6 boleh. Okey, kalau 8 tu janganlah kau jawab. Ada soalan lain nak tanya lagi. Okey, kalau bab 9 ni, cikgu tak galakkan jawab. Kalau budak tahun lepas, bab 9 dia ialah dia dasar luar apa semua. Dia boleh jawab pasal apa? Dia sangat tersusun. Okey, tapi awak dia tak tersusun langsung. Sebab penggunaan buku baru kan. Janji dia lain sikit daripada buku lama. Okey, tapi cikgu tak setuju dengan buku baru ni sebab tak berapa jelas. Okey? Okey, jadi kalau dia tanya matlamat, boleh jawab. Matlamat boleh jawab, tapi kita perlu ada 2 soalan lagi. Okey, kalau soalan matlamat dan digandingkan dengan dasar luar, contohnya penglibatan dalam PBB, Commonwealth, OIC ke, 6 ke, boleh. Okey, itu siapa yang ingatlah. Siapa yang boleh ingat. Okey. Baik, setakat ni boleh ke? Maksud cikgu bagaimana awak nak jawab soalan ni, boleh ke tak? Cikgu, yang latar Ya. belakang tu tak ada latar belakang dasar luar. Rasanya boleh cikgu. Boleh jawab yang ni? Latar belakang dasar luar? Latar belakang dasar luar boleh jawab ke tidak? Dalam buku awak? Boleh cikgu, boleh. Kalau dalam buku awak tu asas penggubalan dasar luar. Okey, latar belakang ni kita mulakan dengan hubungan Melaka ya, hubungan luar Kesultanan Melaka, zaman British lepas mereka gitu. Boleh jadi esei yang tu? Awak nak cerita yang tu ke? Sebelum Melaka nak cerita ke dengan kerajaan awal tu? Ini dasar luar, latar belakang dasar luar, bagaimana orang memulakan dasar luar.
Okey, orang menjalinkan hubungan negara-negara menjalinkan hubungan dengan negara yang lain, tempat yang lain. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak sebelum Melaka boleh kena sebut, kena ingatlah apa negaranya. Okey. Aceh tu lah, Langkah Suka ke, Pan-Pan ke, tentu. Nak hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka? Pasal apa tak cikgu tak setuju yang ni? Sebab yang ni sebenarnya dia termasuk di dalam faktor hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka, hubungan diplomatik, hubungan perdagangan. Lepas itu zaman British, apa dia tulis ni, hal ehwal luar negara Melayu dia sabar-sabar dikawal oleh pejabat. Tak ada apa pun dia cerita. Sebab British tak ada jalankan dasar luar lah. Okey. Sebab dia duduk di tempat kita. Selepas merdeka, yang ni yang cikgu nak tunjukkan awak. Baik, jadi cikgu rasa kalau latar belakang awak tak boleh tulis dengan banyak. Okey, tak boleh tulis dengan banyak. Memadai cikgu terangkan awak apa itu dasar luar. Tapi kalau nak jawab soalan tu kalau boleh tak payahlah. Okey. Kalau budak tahun lepas cikgu galakkan. Tapi budak tahun ini tak payah. Sebab apa? Sebab faktanya yang dibagi, fakta dia betul tapi berterabur. Pada cikgu berterabur. So awak ingat dasar luar ialah dasar negara kita ataupun negara siapa mana-manalah. Kita fokus negara kita lah. Negara kita menjalinkan hubungan dengan negara lain. Kenapa? Yang pertama kita nak pertahankan kemerdekaan. Okey, kita nak pertahankan kemerdekaan kita supaya apa? Itu sebab jalinkan hubungan dengan lain. Supaya apabila ada orang yang berani menceroboh, ada orang yang berani mengganggu gugat kita, kita ada tempat untuk merepot. Itu antara mempertahankan kemerdekaan. Okey, lepas itu nak lindungi kepentingan nasional. Melindungi kita lah kepentingan nasional negara kita. Itu benda yang sama. Mempertahankan kepentingan Malaysia. Benda yang sama dibagi. Memupuk hubungan baik dengan negara lain. Lepas tu menghadapi perkembangan. Okey, jadi kita jalankan dasar luar ni sebab yang pertama paling besar mempertahankan kemerdekaan kita. Okey. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan kita, dasar luar yang kita buat mesti mempengaruhi tindakan negara. Okey, kita rasa untuk mengelakkan kita daripada dijajah semula ataupun diceroboh, kita berbaik dengan Commonwealth. Macam tu. Itu mempengaruhi tindakan kita dalam politik. Politik P. Kita berbaik dengan Commonwealth. Dalam bidang ekonomi, kita baik dengan British. Kita baik dengan Amerika. Sebab apa? Dia yang beli barang kita. Macam tu. Okey? Cikgu nak beritahu awak sekadar pengetahuan, bukan untuk jawab exam. Okey, kejayaan diukur dengan, macam mana kita nak ukur dasar luar kita berjaya ke tidak? Siapa menteri luar kita? Menteri luar negara kita? Walaupun tampuk pemerintahan sudah bertukar, tapi menteri kita tetap orang yang sama. Siapa? Tak tahu ke? Hishamuddin lah. Hari tu masa Muhyiddin juga dilantik. Sekarang Ismail Sabri pun dilantik. Dia masih mengekalkan Hishamuddin sebagai Menteri Luar Negeri. Okey, baik. Tahu dasar luar tu, faham ke apa maksud dasar luar? Faham ke tak faham? Cerita banyak kau tak guna, kau tak faham dasar luar tu benda. Okey, nanti nak guna ni bukan nak jawab exam je tau. Okey, dasar luar tu apa? Hubungan Apa jawapan yang awak faham lah, bahasa sendiri je. Hubungan luar negara ke? Hubungan kita dengan negara luar, dengan negara lain. Kenapa kita perlu berhubungan? Untuk kemerdekaan. Ini yang paling besar lah. Lepas itu untuk PES. Okey, kita ada berkepentingan kita menjalinkan hubungan luar kita sebab kita berkepentingan dalam bidang politik, sosial, ekonomi. Okey. Kita berkepentingan tu. Jadi kejayaan kita diukur melalui hubungan baik dan kerjasama dalam PES kita tadi dengan negara yang terlibat lah. Okey.
Ada negara yang kita baik dengan dia berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Ada yang kita wujudkan berkaitan dengan politik. Macam itulah. Baik. Mana kementerian yang melaksanakannya, mengendalikan tentang dasar luarnya? Kementerian Hal Ehwal Luar dan ditukar kepada Kementerian Luar Negeri. Okey. Masa mula-mula tu di mana? Di Bangunan Sultan Abdul Samad dan sekarang ditukar ke Wisma Putra. Okey, apa Wisma Putra ni buat? Wisma Putra ni adanya Kementerian Luar Negeri lah. Wisma Putra ni buat apa? Menggubal dasar luar negara dan menjaga apa? Kepentingan nasional. Okey, nasional. Okey, menggubal. Baik, setakat ni boleh faham? Boleh je cikgu. Boleh cikgu, boleh. Bukan cikgu, cikgu tak kata cikgu terang ni untuk awak jawab exam, bukan ah. Cikgu terang ni untuk awak tahu sahaja. Untuk jawab exam, sebabnya bertabur-tabur. Contoh dekat faktor nanti, sangat bertabur-tabur. Dekat faktor ni cikgu tak guna langsung. Dekat faktor yang dia bagi muka surat 197, cikgu tak guna pun dia punya isi dia. Ikatan sejarah lah, keperluan nasional, kepimpinan, kepersekitaran luar. Cikgu tak guna pun yang tu. Okay? Sebab cikgu nak bagi awak pengetahuan saja. So cikgu ambil cerita lama. Okay? Baik, peranan Wisma Putra contohnya kan. Ini berkaitan dengan ada tak kita pernah dengar rakyat kita, rakyat Malaysia yang ditangkap di tempat lain, di negara lain, lepas itu diadili di mahkamah negara itu? Pernah? Ada kan? Rakyat kita buat salah, lepas tu tertangkap di negara lain, tu kena masuk mahkamah, nak dijatuhkan mahkamah. Siapa yang akan uruskan tu? Wisma Putra lah. Okey, Wisma Putra. Ataupun ada gadis kita yang dibawa lari ke negara lain. Okey, niatnya mula nak kahwin, lepas itu jadikan hamba abdi. Siapa yang uruskan tu? Wisma Putra. Kita tetap merepot sebab melibatkan negara lain, kita tak boleh urus sendiri. Mesti melalui Wisma Putra. Mana tu? Kementerian Luar Negeri. Okey, wakil kita, menteri kita yang akan berhubungan dengan dia. Okey? Macam itulah. Ingat tak bagaimana Indonesia melancarkan konfrontasi kita? Ingat tak? Tajuk bab 6. Di bab 6 Indonesia melancarkan konfrontasi. Awak ingat ke tak ingat? Ingat. Ingat. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan isu itu? Isu itu berkaitan dengan keselamatan. Isu pencerobohan itu berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan. Jadi siapa yang menyelesaikan masalah tu? PBB ya cikgu. PBB yang mengarahkannya. Jadi Indonesia hantar dia punya menteri luar negerinya, menteri luarnya siapa? Tun Adam Malik. Jadi Kementerian Luar Negeri ni mesti bertanggungjawab untuk menguruskan apa-apa saja yang berlaku terhadap rakyat kita. Okey, berlakulah di luar negeri mana pun, kita terpaksa menggunakan Kementerian Luar Negeri. Dulu kecoh satu ketika anak gadis kita dibawa ke Lombok, Indonesia. Okay. Orang Lombok, Indonesia yang lelaki kalau datang ke Malaysia, seboleh-bolehnya dia akan bawa pulang seorang isteri. Itu dia punya, dia punya pegangan. Maknanya lelaki itu akan dianggap hebat. Jadi kita, anak gadis kita dari Malaysia pergi ke sana rupanya jadi hamba. Okay, jadi sangat teruklah. Jadi yang menguruskannya ialah Wisma Putra ataupun Kementerian Luar Negeri. Awak cek ada banyak kisah-kisah yang diuruskan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi jangan sembarangan. Kalau yang berkaitan dengan Indonesia tu, Tun Adam Malik itu, politik lah. Okay.
sebab dia telah menggugat kita punya kedaulatan kita. Boleh? Nah, faktor penggubalan dasar luar. Kan cikgu dah cakap, cikgu tak ambil awak punya buku, okey? Faktornya, cikgu jelaskan sini secara ringkas. Buku lama, nampak senang dia cerita, nampak? Buku lama, faktornya apa? Faktor sejarah. Apa sejarahnya? Kita jalinkan hubungan luar. Kesultanan Melayu Melaka saja, bukan main lama 1400 dia dah jalinkan hubungan luar. Okey? Dengan China kita dapat pengiktirafan. Itu diplomatik lah tu. Dengan China kita dapat pengiktirafan. Dengan China juga hebatnya perdagangan kita. Okey? Melaka juga jalinkan hubungan dengan Pulau Ru'yu lah, Kepulauan Tanah Melayu lah, Kepulauan Melayu, semuanya tu ada. Okey? Di Arab ada, di India ada, semua ada. Start daripada Melaka dah ada dah. Okey? Jadi kita pun kena buat lah. Okay, dan melalui faktor sejarah juga kita jalinkan hubungan luar. Pasal apa? Negara kita pernah diancam komunis. Okey, ingat lagi keganasan komunis? Itu cabaran yang terpaksa kita hadapi. Bab berapa entah tu, cabaran-cabaran antaranya ialah komunis. Sesanya British keluarkan duit begitu banyak nak membantas komunis. Jadi, kita tak nak menjalinkan hubungan luar dengan komunis. Kita anti-komunis, kita pro-barat, sokong barat, anti-komunis. Macam tu. Kenapa? Sejarah dah lakarkan untuk kita satu yang sangat buruk. Ini buruk. KMM bagus. Faktor ekonomi. Kenapa kita jalinkan hubungan luar? Ni kita sangat bergantung pada barat. Okey, barat mana yang kita fokus ni? Amerika Syarikat dan juga Britain. Okey. Kenapa? Sebab kita tak reti waktu ni kita tak berapa pandai. Kita hanya bergantung Amerika Syarikat dan Barat, British ini beli kita punya kelapa sawit. Beli kita punya sawit, beli kita punya getah, beli kita punya minyak. Dia sahaja yang beli untuk menjalankan perindustrian di barat. Revolusi industrinya di barat. Dia dah start masa tu. Jadi kita jual dengan dia je lah. Okey. Kita sangat bergantung dengan dia. Faktor ekonomi, faktor politik, keamanan sejagat. Kita tak suka, okey. Kita ialah orang yang pro-barat. Pada awal kita pro-barat tu maknanya sokong barat, anti-komunis. Sebab ni sejarah buruk komunis, kita anti lah komunis. Ya, kita sokong barat. Kenapa? Barat bagi kita sumber ekonomi. Dia beli, dia bagi kita modal semua. Okay. Sama juga ni faktor politik. Bagi contoh Palestin. Kita sokong PBB, kita join PBB sebab nampak gayanya PBB mendukung keamanan. Sejagat dunia menyokong keamanan. Tu kita repot dengan dia. Indonesia telah menceroboh kita repot dengan dia. Sama juga isu Palestin. Nampak isu Palestin yang diceroboh Israel. Jadi kita menjalinkan hubungan dengan Palestin. Kita join PBB sebab PBB menjaga keamanan sejagat. Kita tak jalinkan hubungan dengan Israel. Itu faktornya. Faktor penggubalan politik dengan yang tak bagus kita tak nak join. Okey? Tak komunis tak bagus. Kita anti komunis. Okay, Israel tak bagus, kita tak buat hubungan dasar luarnya dengan Israel. Okay, faktor geografi. Okay, geografi ni jiran-jiran kita, negara kita berkongsi sempadan. Sempadan mana? Indonesia ke, Thailand ke, apa ke. Okay, jadi perlulah kita berbaik-baik dengan negara kita tu. Apa benda yang kita berbaik tu nanti, itu nanti tajuk berikutnya, okay. Dengan negara ASEAN, dengan OIC. Tu. Kalau faktor geografi, mula-mula asal. Lepas tu dia tukar kepada ASEAN. Negeri yang dekat-dekat dengan kita je. Okay, kalau politik ni besar. PBB dah tu kita join. Lepas tu politik juga besar. Commonwealth yang kita join. Pasal apa? Dia yang akan bagi manfaat dalam politik kita. Untuk menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita. Dan yang last dasar luar juga disebut oleh demografi. Ini demografi tu tahu benda apa? Samalah persamaan. Lebih kurang persamaan. Faktor demografi tu lebih kurang persamaan. Ini unsur persamaan loh. Cikgu dah tulis lah. Apa persamaan?
contohnya negara kita ada pelbagai kaum, ada pelbagai agama. Kita tak beza-bezakan pun. Betul tak? Ada kita beza-bezakan tak? Ada cikgu. Ada. Itu sebablah kita buat DEB tu. Okey, itu sebab kita buat DEB. Kita nak basmi kemiskinan. Siapa saja miskin, kita basmi kemiskinan. Okey, dan susun semula masyarakat. Jangan ada dilabelkan bagus tak bagus mengikut fungsi ekonominya. Itu. Kita tidak kita kita persamaan. Maknanya kita pelbagai kaum. Okey, jadi kita pelbagai kaum tapi kita baik. Di Afrika ada kaum dia tak anggap baik. Itu dasar apartheidnya. Dia membezakan kaum. Membezakan warna kulit. Jadi kita tak nak berbaik dengan Afrika. Sehinggalah dia batalkan dasar apartheid tu. Dasar membezakan kaum. Macam itulah demografi. Dari segi agama, persamaan dari segi agama, negara kita negara Islam sebagai rasminya. Jadi kita baik dengan negara Islam. Kita join lah OIC. Okey, ini semua ada nanti. Ni kita akan contoh faktor sejarah, nak tulis apa? Cerita pasal Melaka dan komunis. So kita anti komunis. Faktor ekonomi, kita sangat bergantung kepada barat. Pasal apa? Dia yang beli barang kita, dia menjana ekonomi kita, bagi modal kat kita. Okay? Kita sokong Commonwealth. Yang ada British, yang ada tu semua Commonwealth lah. Politik, keamanan sejagat, kita join PBB. Faktor geografi, kita join ASEAN, join ASA, join NAM. Tu negara-negara dunia ketiga. Tak membangun, membangun saja, tak maju sangat. Faktor demografi, kita tak join Afrika. Kita join OIC, sesama Islam. Okey, faham? Bukan sebut benda ni saja. Kita ada pertubuhan-pertubuhan yang kita sertai. Okey, berkaitan dengan benda ini nanti minggu depan insya-Allah, minggu depan cuti satu waktu lagi kita akan buat apa pertubuhan yang kita sertai selari dengan faktor-faktor ini. Itu sebab cikgu suka ambil benda ni. Okey, daripada awak punya buku ni. Persekitaran luar lah, kepimpinan ada ramai cikgu mengeluh macam mana nak cerita dengan budak-budak ni. Jadi cikgu ambil pendekatan tak nak cerita dengan awak pun melalui buku awak tu. Okey? Kalau awak baca buku pun cikgu tak bagi awak jawab. Okey? Baik, nampak buku lama kita nampak ni siap dia bagi awak bagaimana bermulanya perkembangan dasar luar kita. Ini sikit depan ni kita habis Nampak? Perkembangan dasar luar, berkembanglah tu daripada tahap 1 sampai tahap 3. Perkembangan dasar luar yang pertama oleh Tengku Abdul Rahman. Start daripada merdeka, Tengku sudah mula menjalinkan hubungan luarnya dengan negara lain. Kita merdeka saja automatik nama kita tersenarai dalam PBB. Kita join terus PBB. Okay, PBB dah buka 1945 kan? 1945, 46 macam itulah. Dia lah yang mengarahkan supaya negeri menjajah, stop menjajah. Jadi kita sokonglah barat. Ini pro barat dan anti komunis. Waktu Tengku Abdul Rahman ini dia punya fokus. Kita pro barat dan anti komunis. Sebab apa anti komunis ni? Ni tengok. Tahun sekitar ini kita diteruk dengan komunis kan. Banyak duit kita habis untuk selesaikan masalah komunis. Jadi untuk apa kita baik-baik dengan dia? Okay. Tahun inilah kita nak membangunkan ekonomi kita. Kita sokonglah barat. Pro barat anti komunis. Okay. Tahap kedua, Tun Razak. Okay. Ini tahun tak berapa ni. Tahap keduanya oleh Tun Razak. Tun Razak disebabkan berlaku macam-macam kekecohan. Contohnya perang Vietnam. Itu sangat dekat dengan kita kan. Vietnam, tahu Vietnam kat mana? Tahu ke tak? Tahu. Mana tu? Tahu. Indo? Malaysia. Indonesia. Indochina. Indochina. Aduh, Indochina ada berapa? Oh, Indochina tak tahu. Vietnam tahu. Bukan. 3 negeri digabungkan menjadi Indochina. Perancis gabungkan menjadi Indochinois. Laos, Vietnam dan Kemboja.
Okey, disebabkan berlaku pergolakan di Vietnam itu, maknanya Tun Razak rasa dekat sangat dah dengan kita ni. Jadi bahayalah kalau kita sokong barat ke anti komunis. Jadi kita ambil pendekatan berbaik-baiklah dengan semua orang. So jadi berkecuali, tak sokong barat, tak sokong komunis. Kita baik dengan semua orang. Faham? Faham ke tak? Faham Cikgu? Jadi sebab kita bimbang kalau kita sokong barat, katalah komunis, negara besar komunis, Rusia, China pergi serang Vietnam katakan. Bukankah kita yang menyampah dengan dia tu kena sekali? Betul kan? Jadi bahayalah macam tu sebab kita negara kecil. Jangan pandai-pandai sokong mana-mana. Okey? Ambil pendekatan yang mudah, kita berkecuali saja. Okay, berkecuali itu yang mana? 6 lah, kita join 6. Okay, kita berkecuali lah, baik dengan semua orang lah, tak memper barat sangat ataupun anti komunis sangat. Kita baik je dengan semua orang supaya kita tak terima musibah. Kalau barat dengan komunis ni bergaduh, tentulah bahaya untuk kita. Okay, boleh? Dah tahap 3 last sekali, tahap ketiga oleh Tun M. Tun M masih teruskan berkecuali. Tapi itu sebablah Tun M ni kita panggil apa? Pemodenan. Dia modernkan ekonomi kita melalui perdagangan, pelaburan, pembangunan, macam-macam pembangunan yang dia buat. Bangunan-bangunan yang tersergam di Malaysia ni, di tanah air, di Semenanjung ni, kebanyakan bawah Tun M. Ya? Di Tak Sepang dulu orang marah sangat kenapa habiskan duit begitu banyak. Tun M pandang ke depan. Okey. Perpandangan jauh. Okey, kenapa habiskan duit yang sangat banyak untuk membangunkan Putrajaya? So sekarang tengok. Semua kementerian berada di Putrajaya. Senang, sekelompok di sana sahaja. Okey. Bila nak urusan apa pun pergi saja di Putrajaya. Itu idea Tun M. Okey, itu sebab dipanggil dia apa? Pemodenan. Jadi kita akan tu. Jadi dan walaupun pemodenan berbanding dengan bahagian bidang ekonomi, dasar contohnya dia bagi dasar pandang ke timur. Siapa timur yang nak dipandang ni tu? Siapa dah timur yang nak dipandang tu? Dasar pandang Jepun, Korea Jepun. Kenapa? Dari segi ekonomi, Korea Jepun sangat hebat. Bukan saja ekonominya, dan bukan saja ekonomi. Malah kalau kita dasar pandang ke timur tu, Jepun tu bukan saja budaya kerjanya yang kita sangat respect, Tun M sangat respect. Jadi diharapkan kita dapat ambil daripadanya, malah dari segi adab dan sopan. Itu kena tahu tu. Dasar pandang ke timur bukan saja merujuk kepada ekonomi, tapi kita ambil budaya kerja orang Korea Jepun yang sangat menepati masa dan sebagainya. Tapi dari segi moralnya juga sangat bagus. Cuba tengok Jepun macam mana. Itu yang disarankan oleh Tun M. Salah satu dasarnya. Masih berkecuali memberi tumpuan kepada ekonomi. Jadi ada banyak dasar-dasar yang dibuat oleh Tun M. Okey, ini ialah dasar luar. Boleh faham ke tak? Lepas ini cikgu bagi awak sekeping begini juga. Apa itu OIC, apa itu PBB, apa itu Commonwealth. Dan soalan dia akan tanya satu-satu daripadanya lah tu. Ataupun dua daripadanya terpulang. Okey, yang ini ada soalan ke tak ada? Cepat dah 10 suku. Cikgu nak tamatkan ni. Ada soalan ke tak ada? Awak faham apa dasar dua? Sekarang kita dah ni negara kita sudah membangun. Dari segi apa? Kita dah majukan negara kita. Masyarakat pun dah bersatu padu dengan langkah-langkah yang kita buat dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Kita sudah membangun. Sekarang kita nak jalinkan hubungan kita dengan orang lain. Okay? Pentingnya dasar luar. Okay, memartabatkan Malaysia. Benda tu soalan lah tu. Okay. Jelaskan bagaimana dasar luar memartabatkan nama Malaysia di persada dunia. Awak pun buat dalam kerja khusus tu kan? Okay. Baik.
ada beberapa orang kerja kursus ni cikgu tak boleh baca daripada situ. Tadi cikgu terpaksa scroll daripada apa yang awak tulis. Okey, tanya cikgu apa-apa benda awak nak tanya ni. Okey, dalam buku teks awak minta maaf cikgu tak boleh bagi awak melalui situ. Cikgu sendiri tak boleh nak kecilkan skop dia. Okey, kalau dalam buku awak tu dia tak sebut pun tentang Tun M. Dia fokus hanya kepada Tengku Abdul Rahman dan juga Tun Razak. Okey. Cikgu, yang faktor ni boleh keluar esei kan? Boleh keluar esei tapi kalau cikgu bimbang dia akan menggunakan faktor dalam buku teks awak. Jadi ini memang boleh esei. Dasar luar memang boleh esei. Okey, tapi kalau dia keluar faktor, dia ambil dekat awak punya buku, awak tak dapat markah yang banyak sangat lah. Mungkin tersikit-sikit. Tengok, kita tak cerita pun kepimpinan. Okey, tapi kebijaksanaan dasar luar ni dia cerita dasar menjalinkan hubungan. Okey, ni benda ni tak berapa jelas tau. Tak berapa jelas. Kalau dalam buku teks awak tu tak berapa jelas. Ini dalam buku teks lama. Itu sebab cikgu beritahu awak sekadar pengetahuan. Faktor politiknya apa? Faktor sejarahnya apa? Yang ni. Dari segi sejarah kita cerita tentang Melaka. Dari segi sejarah kita pernah diancam komunis. Jadi kita tak baik dengan komunis. Anti komunis. Kalau dah Melaka pun dah menjalinkan hubungan dengan Cina. Ni zaman dulu ni 1400 ni. Kenapa sekarang kita tak boleh? Sekarang kita boleh berbaik dengan Cina apa? Betul? Menjalinkan hubungan baik dengan Cina. Dia datang tempat kitanya, beli segala macam, bagi segala bantuan, bagi segala teknologi dia. Pertukaran teknologi dan sebagainya. Macam tu. Itu bagusnya kita berbaik dengan orang. Tapi tengoklah orangnya mana. Okay? Kita tak baik dengan Israel. Memang tak akan baik. Okay, pasal apa? Dia mengancam Palestin. Palestin ni orang Islam. Mana boleh terima? Jangan cakap orang Islam je marah. Bukan Islam pun marah dengan Israel. Sebab dia sangat tidak berperi kemanusiaan. Okay? Satu lagi dari segi politik. Kita memang tak boleh tengok orang menindas orang lain. Itu sebab kita buka. Kita buka ruang negara kita untuk terima orang-orang pelarian. Untuk terima pelarian. Pelarian kenapa dia lari tu? Adalah masalah dekat negara dia tu. Okey, politik yang tidak stabil. Pelarian mana yang kita terima? Tu pelarian Vietnam ada, Myanmar ada, Kemboja ada. Bosnia pun ada. Nampak? Okey, lagi Cikgu cerita ini buku lama sekadar memberi pengetahuan kepada awak supaya lebih jelas. Sebab dalam buku awak, cikgu tengok bendanya tak jelas. Untuk beri awak faham, tak jelas. Tapi cikgu tak pastilah kalau buku lama ni kau tak faham juga. Faham ke tidak? Faham cikgu. Itulah. Okey, lepas tu cikgu cerita ni buku baru mana ada tahap. Cikgu saja beritahu awak tahapnya ini. Perubahan anti komunis. Kenapa nak kena tahu ni? Sebab nanti lepas ni kita akan cerita. Dalam PBB, dalam Commonwealth, dalam OIC, dalam NAM. Dia berkaitan dengan benda ni. Okey. Ya. Munafik tu apa? Munafik Munafik. tu apa? Kejap lagi. Okey. Okey, nak tanya apa lagi? Kalau tak ada, cikgu nak tutup ni. So esok pagi bolehlah berehat-rehat paginya. Rasanya tak ada lagi kot cikgu. Emas lah ni. Tak ada lagi kot cikgu. Tak ada dah. Okeylah. Baik. Sehingga sini bab 7 cikgu asyik-asyik ingatkan bab 7, bab 8 tolong kuasai. Okey. Sebab ada bab yang cikgu tak pastilah. Bab awal-awal tu kedaulatan tu semua tu cikgu rasa tak apa-apa perlu sangat kot. Okey. Carilah bab-bab yang mana sebab kita sekarang sedang merangka soalan. Cikgu sedang merangka soalan untuk awak jawab sebagai exam trial lah nanti. Macam tu. Okay, jadi cikgu harap bab-bab yang senang tu awak kuasai. Bab cabaran senang juga. Pada cikgu yang senang-senang nampak tu cikgu beritahu awak lah cabaran. Pembentukan Malaysia pun boleh. Yang tu. Yang jelas dia punya point-point macam ni.
Okey, ada soalan lagi tak? Cikgu stop lah sharing ni. Okey, awak ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, cikgu nak tutup ya. Okey, harap awak dapat sikit. Cikgu belum cerita banyak, cuma bagi highlightkan awak apa itu dasar luar. Dan selepas ini kita tengok apa contoh-contoh dasar luar pertubuhan-pertubuhan yang kita sertai. Kalau yang tu nak jawab boleh. Okey, kalau pertubuhan-pertubuhan tu kita boleh jawab sebab dia satu-satu. Baik, kalau dah tak ada, so cikgu tamatkan kelas kita ni. Ada lajak sikit Okey, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama.